Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang keempat, muka surat 543. Kita sudah masuki surah Yusuf, iaitu surah yang ke-12 dalam susunan Al-Quran, mempunyai 111 ayat. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah. Firman Allah SWT dalam ayat pertama hingga ketiga, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. Alif Lam Ra. Itu adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya, iaitu Al-Quran adalah termasuk di kalangan mereka yang belum mengetahui. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dalam tafsir Al-Jalalain, Al-Imam Al-Jalalan, Al-Imam Al-Mahali dan juga Al-Imam As-Suyuti ini, maka disebutkan di sini bila menyatakan tentang Alif Lam Ra, Allah a'lamu bimuradihi. Kita telah huraikan permulaan dipanggil sebagai Fawatihus Suwar ini. Mungkin yang paling tepat mengatakannya sebahagian dari mutasyabihat. Dia adalah huruf-huruf mabani yang kita tidak tahu apakah maksud dikehendaki oleh Allah. Namun ada kalangan para ulama yang mentafsirkannya atau mentakwilkannya. Jadi kaitan surah ni dengan surah sebelum, iaitu dalam surah Hud yang lalu, Allah SWT membawakan kepada kita kisah tentang beberapa orang Nabi. Maka ada 10 kisah Nabi yang dikemukakan, dan kemudian dalam surah Yusuf ini fokusnya, penekanannya kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapakah sedemikian? Kata Imam Dr. Ratib Nabulsi dalam tafsirnya yang sangat baik untuk kita baca, dalam konteks penceritaan yang dibawakan ini kerana kisah adalah berkaitan dengan akidah, maka dibawakan dalam bentuk mutakamilah. Dia membawa satu perspektif akidah yang diperjelaskan, diberi penekanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu, bahawa baginda merupakan seorang Nabi Allah dan melalui perjalanan hidup dengan berbagai ujian sehingga sampai kepada ayat ke-90 nanti kita akan lihat Allah membuat satu khulasah, satu rumusan untuk Nabinya Muhammad SAW dan kepada umat yang baca surah ini. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah SWT pasti tidak akan mensia-siakan amal orang yang melakukannya dengan penuh keihsanan, dengan kesungguhan. Jadi dalam pendekatan surah ini menceritakan kepada kita tentang satu lagi, wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Masyhur di kalangan orang Arab mengatakan anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Indah kata-kata ini tuan-tuan. Awak hendak, saya pun hendak, tetapi Allah akan melakukan apa yang dia hendak. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu berkehendak satu perkara, saya berkehendak perkara yang tertentu, tapi ketetapan Allah itu yang akan menguasai segala-galanya di atas prinsip Allahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah lah yang akan menguasai segala sesuatu mengikut kehendaknya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kerana dalam kisah Yusuf ini kita akan lihat bagaimana konspirasi dilakukan oleh abang-abangnya berkumpul untuk membunuh Yusuf alaihissalam, mencampakkannya ke dalam perigi dan menjauhkannya daripada ayah, mengkehendaki satu keburukan untuknya. Tapi apa yang Allah kehendaki? Allah mengkehendaki sebaliknya. Allah mengkehendaki beliau menjadi Nabi, baginda menjadi Nabi dan menjadi Aziz Mesir, menjadi orang yang berkedudukan, berpangkat besar di Mesir, menterinya. Maka Allah SWT punya kehendak itu yang akan terlaksana. Itu sebab di antara doa yang telah kita pelajari selalu, doa ketika berada dalam keadaan stres, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ingat lagi doa ini tuan-tuan, dalam Sahih Ibn Hibban daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa doa kita, ya Allah, aku ni hanya merupakan hamba-Mu, hamba lakimu, hamba perempuanmu, hamba anak kepada hamba lakimu, anak pada hamba perempuanmu.
asal usul kami telah kita pelajari yang surah Yasin yang lalu, hanya daripada titis air yang hina. Tetap segala keputusanmu dalam kehidupan kami, adil segala yang kau jadikan untuk kami. Tengok tuan-tuan, bagaimana kuasa Allah SWT. Seorang lelaki wafat, meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak, maka datanglah adik-beradiknya yang layak untuk mendapat pesaka itu, merampas harta itu sepenuhnya, padahal di situ ada hak anak-anak si mati. Ini yang dia kehendak, dia pun dapat kumpul harta dengan cepat. Dia dapat harta ibarat jatuh ke dalam lumbung emas, ibarat tikus jatuh ke dalam padi, apa dia kata. Maka mungkin seorang perempuan itu diceraikan secara zalim oleh suaminya, dan suami itu mengkehendaki kehidupannya gelap gelita, hancur. Tetapi Allah mengkehendaki dalam kes yang pertama tadi, anak tersebut dia membesar sebagai seorang yang bertanggungjawab. Dalam kesusahan dia belajar banyak perkara. Dalam kesusahan juga dia belajar untuk bersungguh-sungguh sehingga jadi seorang manusia yang terbilang. Akhirnya pakcik yang menganiayanya itu, yang merampas harta-harta pesaka si ayah itu, yang terpaksa bekerja dengannya. Dan anak yang tadi kita nampak seolah-olah mazlum, tapi dialah yang berjaya. Ini ketetapan Allah. Seorang perempuan yang diceraikan dalam kes yang kedua tadi, suaminya dalam keadaan zalim, menganiayanya, merampas semua yang ada padanya. Maka tinggallah perempuan itu seorang diri terbiar, tiba-tiba dikahwini oleh lelaki lain yang saleh, muslih, maka mengangkat kedudukannya, akramaha, memuliakannya, sehingga akhirnya lelaki yang mula-mula suaminya menceraikannya itu pula yang terpaksa bekerja dengan mereka, datang ke pintu untuk minta sedekah. Perkara ini biasa kita dengar. Kenapa? Kerana prinsipnya wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah lah yang menjadikan urusannya yang menang atas segala perkara. Walaupun manusia tidak mengetahui, manusia menolak, manusia tidak mahu mengikutinya. Jadi, apa yang akan kita lihat dalam surah Yusuf ini sebagai satu permulaan. Bila abang-abang Nabi Yusuf ini mengajaknya untuk main di hutan, telah meminta pada si ayah supaya membenarkan, akan tetapi kejahatan, konspirasi mereka itu melemparkannya ke dalam perigi buta, bawa cerita bohong kepada ayah bahawa seekor serigala telah memakannya. Dan kita akan lihat di sini penggunaan perkataan yang disebut oleh Allah, fa'akalahu dhi'bu. Sepatutnya haiwan buas seperti serigala, dia tidak makan, dia akan menyerang, mungkin menerkam, mungkin mematahkan tengkuk budak itu. Maka ayat yang lebih sesuai disebut faftarasahu, tapi kenapa disebut fa'akalahu? Nanti kita akan lihat bagaimana cermatnya, telitinya penggunaan perkataan dalam Al-Quran sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa yang Allah SWT pilih perantaraan antaranya dengan hamba-hambanya. Maka kita akan lihat juga sampailah Nabi Yusuf ini dijual kepada Aziz, kepada orang berkedudukan dengan harga yang murah. Dia adalah Futaifar ataupun Atafir, nama ada bagai-bagai disebutlah dalam Al-Quran. Dan bukan ini yang menjadi targetnya dalam penceritaan Al-Quran, kata Dr. Latif Nabulsi. Kisahnya tidak penting, namanya tidak penting, yang pentingnya pengajaran di sebalik apa yang dikemukakan itu. Maka telah saya jelaskan aku lalu, tampannya Nabi Yusuf ini sangat mengagumkan. Ini punca pada banyak ujian dalam hidupnya. Kata Imam Muslim dalam sahihnya diriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, fa'idha ana Nabi Yusuf idha huwa kadu'utiya syatrul hasani. Aku terlihat Nabi Yusuf AS dalam perjalananku, dia benar-benar diberikan Allah sebahagian daripada kecintaan dunia. Jadi si Al-Aziz sangat teruja, terpikat dengannya. Dia berusaha untuk menggoda dan merayu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menolak kerana keimanan kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Maka Yusuf membuang semua keinginannya, dan akhirnya dalil yang dibawakan, bukti yang telah ditunjukkan kepada Raja Mesir pada masa itu. Maka bila isteri Aziz ini gagal memenuhi keinginan hasratnya kepada Yusuf, muncul rasa dendam yang baru, sebagaimana perasaan seorang tuan terhadap pekerjanya yang melanggar perintahnya. Jadi bila tiba-tiba suaminya muncul dekat pintu masuk, dia pun menghiasi kebohongannya itu dengan menuduh Nabi Yusuf pula yang ingin melakukan buatan jahat terhadapnya. Suami memutuskan dengan dalil, dengan petunjuk yang ada, maka jika baju yang dikenakan Yusuf itu koyak di hadapan, isterinya yang betul, dan jika koyak dari belakang, Yusuf lah yang betul. Maka bila melihat keadaan yang sebenarnya, tahulah dia bahawa isterinya bersalah. Namun berita tentang isteri Al-Aziz ini dan anak angkatnya cepat tersebar. Maklumlah perkara-perkara sedemikian susah untuk disembunyikan. Akhirnya isteri Al-Aziz mengundang, menyiapkan untuk perempuan-perempuan persatuan wanita yang ada pada waktu itu, menyediakan makanan dengan pisau yang kena potong sendiri. Maka ketika itu isteri Al-Aziz, isteri pembesar ini, telah menyuruh Yusuf AS untuk keluar lalu di kawasan tersebut. Mereka silau, terpesona, terkejut melihat kacaknya manusia ini, sampai mereka semua tanpa sedar memotong tangan mereka. Nanti kita akan lihat kisah ini. Akhirnya mereka pun memahami bagaimana godaan yang berlaku pada wanita mulia, wanita berkedudukan, wanita bangsawan itu. Kemudian dia mengancam Yusuf untuk dipenjarakan jika tidak memenuhi keinginannya. Maka tersebarlah berita tersebut pada semua orang. Akhirnya pemimpin besar itu memutuskan untuk memenjarakan Yusuf AS. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi, ini kisah saya bawa kepada tuan-tuan untuk sebagai satu gambaran awal untuk kita faham apa yang berlaku dalam surah ni, sehingga Allah SWT menjelaskan di awal ayat lagi
Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami bawakan kepadamu kisah yang paling indah. Kami bawa kepadamu kisah yang paling baik. Itu sebabnya dalam sempena mengatakan inilah Quran, kitab yang paling baik, diturunkan oleh Allah SWT yang Maha Penyayang menerusi malaikatnya yang paling hebat, itu Jibril. Dibawa diturunkan pada malam yang penuh dengan rahmat, dipanggil nama Malam Qadar. Berlaku pada bulan paling mulia. Bulan itu dinobatkan bulan paling hebat di sisi Allah dengan sebab turunnya Al-Quran namanya Ramadan. Dan malam yang turun Al-Quran itu menjadi malam yang paling hebat. Jadilah dia sebagai Malam Qadar, Lailatul Qadr. Dan diturunkan kepada manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi hamba-hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah malangnya kata Badi Muzaman Syahid Nursi, bila kita mengerti perkara ini semua, kita tak pernah perasan kita akan jadi hamba yang paling hebat apabila kita membaca Al-Quran itu. Pengikut Nabi yang paling hebat dari kita mengamalkan isi Al-Quran itu. Benar kata beliau, ibarat tamsilan untuk mereka yang pada hari ini hanya memperdengarkan Quran saja, mungkin tidak mengamalkan kontennya, adalah seperti seorang yang dinasihatkan oleh doktor pakar untuk makan ubat-ubatan tertentu. Maka diberi kepadanya prescription itu pada kampit ubat, menulis ini dimakan waktu pagi, ini makan 3 biji, ini makan bila sakit, ini kena habiskan. Maka tindakan orang sakit ini membawa kampit itu pulang ke rumah, dia hanya mengulangi membacanya tanpa usahanya sedikit pun untuk menyentuh ubat tersebut ataupun mengambil makannya. Bilakah akan datang kesembuhan kalau begitu gayanya? Demikianlah keadaan umat Islam. Mereka memperdengarkan Quran, membacanya dengan lagu-lagu tertentu, taranumnya, mengadakan pertandingan, tapi setakat itu tidak mencukupi. Ia perlu diperhalusi, difahami, diamalkan, barulah datang kesihatan pada rohaniah mereka. Maka dalam ayat ini kita telah lihat dalam awal surah ini sebagai satu mukadimah, ini adalah satu kisah yang dibawakan kepada kita tentang tauhid. Jadi isu tauhid ini adalah satu perkara yang bersifat wadih jiddan wa ma'qul jiddan. Ia satu benda yang boleh mudah untuk diproses oleh akal, sangat jelas. Maka itu sebabnya fokus surah ini adalah penceritaan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah kisah yang paling panjang tentang seorang Nabi kerana dikemukakan dalam satu surah komplit tentang baginda alaihissalam. Memang kisah Nabi Yusuf ini juga dibawa dalam surah yang lain, tetapi disebut setakat nama sahaja. Disebut dalam surah Al-An'am, disebut juga dalam surah Al-Mu'min, iaitu surah Ghafir, nama baginda, tapi sekadar nama, tidak ada huraian seperti dalam surah Yusuf ini yang dibawakan pendekatan penceritaannya begitu lengkap, begitu sempurna perjalanan daripada awal hingga akhirnya. Tuan-tuan buka pada muka surat 544 daripada Tafsir Ibn Kathir jilid yang keempat ini. Jadi perbahasan tentang huruf-huruf yang terletak di awal surah telah kita bicarakan beberapa kali sebelum ini. Kemudian datang tilka ayatul kitab. Inilah dia ayat-ayat Alkitab. Maknanya ia merupakan Al-Quran yang menjelaskan, iaitu memberikan penjelasan yang paling jelas, menerangkan segala yang samar, mentafsirkan dan menjelaskannya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Kerana bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, paling luas, paling tepat untuk dapat menyampaikan makna, maksud yang terdapat dalamnya. Oleh kerana itu, kitab yang paling mulia diturunkan dalam bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia, dengan utusan malaikat yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, di bulan yang paling mulia iaitu Ramadan, pada malam yang paling mulia iaitu Malam Qadar. Maka inilah dia maksud kepada Quran yang merupakan satu kehebatan untuk pembacanya. Bayangkan tuan-tuan, Quran ni kata Imam Syafi'i dalam risalah, dia merupakan satu bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan. Al-Quran Al-Karim disifatkan Al-Karim kerana bacaan yang paling sempurna. Jadi sifat maha mulia dan maha sempurna bacaan itu tidak hanya dapat dipahami oleh golongan pakar saja. Saya pernah terangkan tentang pandangan Dr. Muhammad Abdullah Daras dalam kitab beliau An-Naba'ul Azim. Tidak ada satu bacaan pun sejak zaman dulu lagi, sejak manusia mula memahami membaca dan menulis, mungkin 5,000 tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Idris AS merupakan pelopor kepada bacaan. Nabi Idris ini dipanggil dengan nama Idris, Hermes. Hermes itu bukan nama brand barang perangan tertentu saja tuan-tuan, itu merupakan asal kepada Nabi Idris yang merujuk kepada kebijaksanaan. Maka sebab itu dipanggil Hermes. Kita kenal beg tangan dan sebagainya. Maka itulah bacaan yang paling sempurna. Anehnya kalau diadakan pertandingan baca Al-Quran, yang kita dapat lihat di peringkat musabaqah antarabangsa sebagainya, yang memenangi bacaan itu bukan orang Arab, dia tak faham sepatah pun daripada perkataan mungkin yang dibacakan itu. Tak ada satu bacaan pun selain Al-Quran, dipelajari, diketahui sejarahnya, bukan sekadar umum, tapi ayat demi ayat, dari sudut tahun, bulan, masa diturunkan, musim sejuk ke musim panas ke, perjalanannya di mana tempatnya, di Mekah ke atau Madinah, Makkiyah atau Madaniyah, dan semua sebab-sebab serta saat waktu turunnya. Tak ada satu bacaan pun tuan-tuan yang diteliti sedemikian rupa berbanding Al-Quran, yang dipelajari redaksinya, kata-kata dalamnya, pemilihan perkataannya, ketepatannya, kesan yang dibawa olehnya, dan hukum hakam yang terdapat padanya. Tak ada satu bacaan
bacaan bahasa Al-Quran yang dipelajari, dibaca, dipelihara bacaannya. Jumlahnya lebih daripada 10 kaedah membacanya qiraat itu, di mana dipanjang, dipendekkan, ada imalahnya, diperhalus, berhenti di mana tempatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada satu bacaan pun selain Quran yang menikmati perhatian sedemikian rupa. Bayangkan bahasa Arab ini telah pun dipelajari sejak ribuan tahun. Anak-anak kita yang belajar di UIA sebagai contohnya, di USIM, di mana saja universiti, mereka mengkaji sebagai contohnya syair-syair Arab jahiliyah berusia lebih pada 1400 tahun sebelum adanya Islam lagi. Zuhair bin Abi Sulma sebagai contohnya, dan berbagai-bagai penyair-penyair itu dikaji mereka, masih boleh difahami. Tetapi bayangkan Shakespeare yang hidup pada kurun ke-16, tulisannya bahasa Inggerisnya tidak dapat difahami oleh bahasa Inggeris masa kini, perlu kepada penterjemahan. Ada tak satu yang dapat membuktikan lebih daripada keagungan kehebatan bahasa Al-Quran dibandingkan bahasa-bahasa yang lain? InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan perkara ini lebih lanjut bagi merujuk kepada perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini, iaitu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan Allah memberkati, memberi kefahaman kepada kita dan kesempatan untuk kita mendalami, mentadabbur Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.